Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebelum saya masuk kepada tajuk tazkirah kita pada kali ini, selalunya pada waktu malam orang akan melakukan aktiviti apa? Tentunya yang pasti ialah tidur. Tidur adalah satu kepastian yang diperlukan oleh manusia. Bukan setakat manusia, oleh semua benda hidup. Jadi yang pasti ialah apabila saya nak kaitkan dengan waktu malam, ada kaitan dengan tajuk kita pada kali ini, iaitu di sepertiga malamku. Itulah tajuk kita tazkirah kali ini. Apabila dikatakan sepertiga malam, bayangkan dari pukul 12 sampai pukul 6 pagi. Dalam lingkungan waktu itu, kita ambil 1/3. Pada waktu itu, boleh kita melakukan solat sunat 2 rakaat, ataupun yang lebih tepat ialah qiyamul lail. Qiyamul lail ini adalah apabila seorang tu tidur, lepas tu terjaga pada waktu sepertiga malam dan bangun untuk solat sunat 2 rakaat. Jadi apabila dikatakan ingin membuat qiyamul lail, dia mesti ada tata tertib ataupun cara-cara untuk kita bangun pada waktu tersebut. Yang pertama, niat. Apabila dikatakan niat, kita berniat untuk bangun awal untuk melakukan solat sunat. Apabila kita berniat, seolah-olah kita tidur tapi ada tujuan. Apabila kita ada tujuan, jadi kita mesti akan cuba sehabis mungkin untuk mencapai apa yang kita hajatkan, apa yang menjadi tujuan kita itu. Dan yang kedua ialah apabila kita terjaga pada tidur, kita bangun. Bila bangun, kita cuba untuk menghilangkan rasa mengantuk. Macam mana nak hilangkan rasa mengantuk? Kita pergi ke bilik air, kita basuh muka, bersugi dan ambil wuduk. Itu cara yang paling mudah. Dan yang ketiga ialah, jika terlalu mengantuk, kita digalakkan untuk tidur kembali. Kita tidak digalakkan untuk memaksa diri melakukan qiyamul lail. Kenapa? Setiap perkara yang dilakukan hendaklah mesti ikhlas. Apabila ikhlas, mestilah dilakukan secara istiqamah. Jadi apabila kita memaksa diri kita untuk melakukan qiyamul lail dalam keadaan tidak ikhlas, adakah ruginya kita melakukan perkara tersebut? Seolah-olah kita menuang air ke dalam bekas yang bocor. Itulah yang kita akan lakukan jika kita melakukan. Itulah yang seperti gambaran seperti apa yang kita akan dapat bila kita melakukan sesuatu pekerjaan tetapi tidak ikhlas. Apabila dikatakan qiyamul lail, kita akan mestilah ada kaitan dengan solat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat dan solat sunat witir. Tapi pada kali ini saya nak sentuh hanya kaitan dengan solat sunat tahajud. Yang pertama, cara untuk melakukan solat sunat tahajud ialah kita lakukan solat sunat tahajud tu dengan ikut kemampuan kita. Jangan kita memaksa diri. Sebab kalau kita memaksa diri, kita seolah kita akan buat benda tu jadi macam tak khusyuk. Jadi macam kalau kita tak mampu nak buat solat sunat tahajud banyak rakaat, contoh macam berapa rakaat, 10 rakaat, kita digalakkan untuk melakukan solat sunat tahajud 2 rakaat sahaja. Tak perlu banyak-banyak. Yang penting hati mesti ikhlas dan mesti dilakukan secara berterusan. Itulah yang dapat digambarkan kepada orang yang bangun untuk solat sunat tahajud. Yang kedua, mesti berniat.
berniat untuk melakukan solat sunat tahajud. Apabila kita tak berniat, seolah-olah kita melakukan solat yang tak ada tujuan. Kenapa kita lakukan solat sunat itu? Bukan tujuan, maksud saya solat apa yang kita lakukan itu. Untuk solat sunat tahajud, niatnya ialah salli sunnatan tahajud raka'atini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu adalah solat sunat. Niat solat sunat tahajud. Lepas tu pada kita baca ayat-ayat Al-Quran selepas Al-Fatihah. Contohnya macam rakaat pertama kita baca ayat kursi 7 kali, dan rakaat kedua Qul huwallahu ahad kita baca 5 kali ke 10 kali ke. Kita baca sebenarnya yang penting, yang poin di sini ialah kita baca ayat Al-Quran selepas Al-Fatihah. Untuk solat sunat, untuk sujud solat sunat tahajud, kita akan bacakan doa yang khas untuk solat sunat tahajud. Doanya ialah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Itu adalah bahasa Arab. Untuk bahasa Melayunya ialah, wahai Tuanku, masukkanlah aku ke dalam kebenaran, keluarkanlah aku ke tempat yang benar, dan kurniakanlah kepadaku dari sisimu perkara yang dapat menolongku. Betulkan jika ada yang salah. Solat sunat tahajud adalah solat sunat. Dia bukannya wajib, tapi dia sunat. Tapi yang nak dikatakan di sini ialah solat sunat tahajud ni dia banyak keberkatan yang kita boleh dapat pada tu. Dan boleh dikatakan solat tahajud ni dia lagi solat yang paling utama daripada solat-solat lain. Solat nafil. Solat nafil ni ejaannya NAFL. Saya tak tahu nak sebut. Solat tu ialah yang pertama tahiyatul wudu, tahiyatul masjid, isyraq, duha, awabin, tahajud dan tasbih. Boleh dikatakan tahajud ni ialah solat yang paling utama daripada solat sunat yang saya telah sebut seperti tadi. Solat tahajud ni nak dikatakan dia punya special. Dia punya specialnya sampai ke Allah turun sampai ke langit paling bawah. Sebab apa? Dia nak tengok hamba dia yang mana yang sanggup bangun untuk memohon keampunan kat dia. Sebab waktu tu kalau kita apa yang kita minta ampun, apa yang kita hajatkan lagi, semua akan dimakbulkan oleh Allah. Apabila kita bangun untuk solat sunat 2 rakaat pada waktu malam, itu maksudnya Allah tengah rindukan kita. Allah tengah tanya, bilalah hamba dia nak memohon dekat dia. Sebab Allah ni dia jenis suka yang orang yang meminta. Kita ni manusia lain, kita ni ikut keadaan. Tapi Allah ni nak tunjuk dia punya pemurah lagi penyayang kita ni. Dia akan bagi apa yang kita minta. Tak kisahlah sama ada benda tu secara direct ataupun tak direct. Sama ada sekarang ataupun masa depan. Tadi saya dah sebutkan cara untuk kita bangun solat malam, cara untuk solat sunat tahajud. Sekarang ni kita nak tahu lah solat tahajud tu apa. Cina cakap, orang kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Mula-mula sekali kita akan buat apa? Kita kena cari pemahaman tentang solat tahajud ni. Caranya ialah kita mencari maklumat berkaitan dengan solat tahajud. Ada banyak maklumat. Zaman sekarang ni kita ni dikuasai dengan media sosial.
kita boleh cari maklumat berkaitan dengan solat tahajud di Google. Lepas tu boleh dengar ceramah-ceramah ustaz dekat YouTube, dekat Facebook, Instagram, macam-macam lagi. Lepas tu kalau nak tahu lagi, kita boleh pergi ke majlis-majlis ilmu. Contohnya dengan ceramah-ceramah, tazkirah, macam-macam lagi. Benda ni kalau kita tak tahu, takut kita akan menjadi sesat. Sebab sekarang ni banyak ajaran yang terpesong. Jadi kalau kita tak tahu benda tu, kita ni seolah-olah macam kerbau yang dicucuk hidung. Kita ni buat je apa yang orang buat, tapi kita tak selidik pun. Kalau kita buat perkara yang salah, benda tu boleh mendatangkan syirik. Dan kalau kita buat perkara yang betul, itu akan mendatangkan kepada kita adalah pahala. Itu yang pertama, mencari pemahaman berkaitan dengan solat tahajud. Yang kedua ialah kita masukkan solat sunat tahajud itu dalam rutin harian kita. Kalau nak tahu macam mana, kita buatlah jadual. Buat jadual pukul 12 hingga pukul 3 waktu tidur. Pukul 3 sampai pukul 4 waktu untuk solat sunat qiyamul lail. Pukul 4 sampai pukul 5 kita prepare untuk sahur ke, prepare untuk solat subuh ke. Kita buat jadual. Dengan cara tu kita boleh kawal kita punya rutin harian. Apabila kita masukkan dalam rutin harian, kita akan sentiasa buat. Bila kita sentiasa buat, itu akan mendatangkan banyak kebaikan kepada kita. Mungkin kebaikan yang kita buat tu mungkin takkan dapat sekarang, tapi mungkin akan dapat kemudian hari. Sebab rezeki yang Allah bagi ni, sebelum kita dapat tu, mesti Allah akan bagi hujan. Sebab apa? Allah nak tengok kita ni buat dengan ikhlas ataupun tak. Kalau kita buat bukan dengan ikhlas, maksudnya kita buat benda tu secara sia-sia lah. Tak ada guna kita buat benda tu. Untuk seterusnya, kita masuk kepada faedah solat-solat tahajud. Solat-solat tahajud ni banyak faedah, tapi yang pertama, solat-solat tahajud adalah salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang saya sebutkan sebelum ni, siapa yang melakukan qiyamul lail, Allah pada waktu qiyamul lail, sebab tu maksud saya sepertiga malam, Allah akan turun ke langit paling bawah. Sebab apa? Allah nak dengar hamba-hamba dia meminta kepada dia. Jadi kalau kita melakukan solat-solat tahajud, bukankah itu akan merapatkan hubungan kita dengan Allah? Kalau kita merapatkan hubungan kita dengan Allah, hubungan manusia pun insya-Allah kita akan rapat. Lepas tu yang kedua, Al-Quran juga memberitahu tentang ganjaran kepada sesiapa yang melakukan solat sunat tahajud. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Surahul Azim. Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam, serta kerjakanlah solat tahajud padanya sebagai tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Daripada ayat tersebut, melakukan Allah memandang tinggi bagi orang yang melakukan solat sunat tahajud. Bukankah perkara itu akan merupakan sesuatu ganjaran yang terbesar untuk kita? Bayangkanlah di akhir akhirat, waktu itu semua orang yang dalam keadaan yang huru-hara, tapi Allah tengok kita waktu itu. Allah tempatkan kita tempat yang terpuji. Tak tahulah, wallahu a'lam lah, tempat terpuji tu macam mana. Tapi kita ni sebagai hamba, kita cuba untuk rebut peluang yang telah dinyatakan, yang telah saya nyatakan sebelum ni dalam ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Nanti semua boleh cek. Yang ketiga,
faedah daripada solat sunat tahajud ni, solat sunat tahajud mampu memberikan kita ketenangan jiwa dan mental. Kita bayangkanlah waktu malam semua orang tidur, tapi bagi orang yang bangun malam, dia solat sunat solat sunat, melakukan solat sunat, waktu tu dia boleh melakukan dengan khusyuk tanpa gangguan. Bayangkan waktu kita solat tu sunyi je, sepi, kita melakukan tanpa ada sebarang kekacauan. Kita boleh lakukan dengan seronok, dengan kita boleh lakukan dengan yang terbaik. Waktu tu semua orang tidur, jadi kita rebutlah peluang untuk lakukan perkara tersebut. Sebab waktu tu kita dengan Allah je. Lepas tu, yang keempat, faedah solat tahajud ni, dia boleh menambahkan diri kita ni kesabaran. Contohnya macam kita ni selalu sangat ditimpa musibah. Orang kata apa? The unlucky guy lah. The unlucky guy. Orang yang tak beruntung. Waktu ni Allah dah turun pada langit yang paling bawah. Jadi kita ni, apalagi kita cari sejadah sujud, kita mengadu ke Allah, kita mengadu tentang masalah kita ni. Kalau kita mengadu kat manusia, belum tentu lagi, belum 100% mereka akan dapat membantu kita. Kemungkinan mereka akan mengejek, menganjing, macam itulah. Tapi bagi Allah, Allah takkan buat benda tu. Allah sayang ke hamba-hamba dia. Allah akan tolong hamba-hamba dia. Mungkin bukan secara direct, mungkin secara direct kita tak tahu, tapi yang pasti semua kena yakin Allah sayang dekat hamba-hamba dia. Kalau hati masih tak terdetik untuk melakukan solat tahajud, cuba dengarkan kisah yang akan saya sebutkan sekarang. Kisah solat tahajud Rasulullah pernah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Menjelang subuh di Madinah, Aisyah menemukan kaki suaminya iaitu Nabi Muhammad dalam keadaan bengkak-bengkak. Bayangkan Nabi ni dia maksum, yang terpelihara daripada dosa, tapi dia sanggup lakukan solat sunat tahajud ni. Kita ni apakan lagi hamba yang selalu melakukan kesalahan. Kita selalu menggelumang dengan dosa. Kalau lipingan kita ni penuh dengan dosa. Solat malam yang dilakukan Rasulullah ni panjang. Diriwayatkan Rasulullah daripada Abu Abdillah Huzaifah Ibn Yaman, Rasulullah menghabiskan surah Al-Baqarah, Al-Imran dan An-Nisa dalam solatnya. Dia membacakan surah-surah itu dalam tartil. Aisyah pun tanyalah kepada Rasulullah, kenapa dia solat malam sampai kaki dia bengkak? Nak tahu Rasulullah jawab apa? Rasulullah jawab apa? Tak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nampak tu? Tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Aku menjadi hamba yang bersyukur. Kita ni macam mana? Kita ni orang yang, adakah kita ni orang yang bersyukur dengan apa yang Allah bagi sama ni, dengan nikmat kita bagi? Nikmat apa yang Allah bagi? Nikmat bernafas, nikmat makan, nikmat tidur, nikmat berjalan, apa lagi? Macam-macam nikmat yang Allah bagi kita. Tapi kita ni bersyukur ke tak? Itu hingga kini ada komunitas yang sengaja dibentuk untuk saling mengingatkan saat sepertiga malam tiba. Komunitas ini dibuat kerana solat tahajud dapat menjadi alasan seorang hamba untuk masuk syurga. Bayangkan tadi yang saya sebutkan faedah daripada faedah solat tahajud. Allah meletakkan hamba yang melakukan solat tahajud ke tempat yang terpuji. Jadi bayangkanlah, kalau kita selalu melakukan solat tahajud, Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Lepas tu Allah juga akan merahmati suami isteri yang bangun untuk melakukan solat malam. Solat tahajud juga menjadi
benteng umat dari perbuatan dosa dan menjauhkan dari penyakit. Lebih lanjut, Qiyamul adalah untuk mengisi malam hari dan sebagainya dengan segala macam bentuk ibadah, mulai solat, zikir, membaca Al-Quran dan berdoa. Sedangkan solat tahajud adalah solat yang dilakukan pada malam hari setelah tidur terlebih dahulu. Maksudnya di sini, untuk kita buat Qiyamul ni, yang paling pertama kali kita kena tidur dulu. Tak kira kejap ke lama, yang penting kita tidur dulu. Para ulama menjelaskan waktu solat malam itu adalah mulai setelah isyak hingga waktu terbit fajar. Jadi boleh dilakukan pada awal malam, pertengah malam atau pada akhir malam. Jadi nak katakan isyak sampai fajar, maksudnya subuh. Waktu tu kita tengoklah, awal malam tu 1/3, pertengah malam tu 2/3, akhir malam tu maksudnya ni dekat dengan subuh. Rasanya itu sahaja daripada saya. Minta maaf jika ada tersilap bicara ataupun salah info, mohon ditegur. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi